Okay, figure shows a mass M1 position between two masses M2 40 kg. Okay, kita lukis kot. M1, M2, M1 and M3. Okay, so mass 2 is 40 kg. Mass 3 is 60 kg. M2 and M3 are separated by 15 meter. So dari M2 pergi ke M3 is 15 meter. Okay. So M1 is placed at a distance X from M2. So jarak antara M1 dan M2 adalah X. Okay. So yang ni Madam present, tapi nanti video yang Madam nak buat tu korang yang present ya. Okay. So soalannya, sketch and label the forces acting on M1 due to M2 and M3. Okay, force siapa yang dia minta ni? Force siapa yang dia buat? Dia minta M1 ke M2 ke M3 punya force? Kumpulan pertama. M1. M1 punya. So ini M1 kita ni. Okay. So dia kata label the forces acting on M1 due to M2 and M3. Okay, M1 experience berapa force? Soalan Madam. M1 experience berapa force? 2 force, Madam. 2 force sebab dia kena tarik lah, sebab ni adalah gravity. So M2 ni ada 40 kg ni. Ni 60 kg. Okay, so semua benda yang ada mass akan ada gravity. Okay, so gravity adalah attraction force, dia akan tarik. Okay, so ke mana M1 ni pergi due to M2? So M2 akan tarik kan M1 kan? Ke mana M1 akan pergi? Ke mana M1 akan pergi kalau M2 tarik dia? Gravity is about attraction force. M2 lah. Pergi ke M2. So ke mana direction dia? Ke sebelah kiri lah kan? So M2 akan tarik M1. So M1 akan dapat gravity daripada M2. So directionnya adalah ke kiri. Kita bagi nama dia. So F, dia adalah gravitational force exerted on M1 due to M2. Kita bagi nama dia macam ni. Kalau nak buat F21 pun boleh. Force exerted by M2 on M1. Macam tu. So nak bagi nama apa-apa pun boleh. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, M3 pun akan tarik juga M1. Ke mana M1 akan pergi? To the right. To the right. So namanya adalah F13 ataupun F31. So itulah free body diagramnya. Okay, untuk soalan pertama, kita ada dekat sebelah kiri F12. Dekat sebelah kanan adalah F13. Ini adalah M1 punya free body diagram. Okay, so itu untuk yang satu Roman. Untuk dua Roman, determine X when M1 will experience zero net gravitational force. Determine X, okay? So dia suruh determine nilai X ni, distance antara M1 dengan M2 when M1 will experience zero net gravitational force. Padahal ada dua force korang, ada dua force dekat M1. Dia kata M1 kita experience zero net gravitational force. Kenapa zero? Kalau Madam tengok free body diagram ni, dia ada dua force. Kenapa boleh jadi zero net gravitational force? Dua-dua tarikan sama. Yes, dua-dua tarikan force ni adalah yang sama. Kan kalau kita ada dua orang peminat, seorang tarik ke kiri, seorang tarik ke kanan, ke mana kita pergi? Kita tak pergi mana-mana. Kita tak pergi mana-mana. Sebab apa? Sebab dua orang tu tarik dengan nilai yang sama. Okay, so F net kita
equal 0, maksudnya F yang 5 Newton ni sebelah kiri kan? Maksudnya kita ada negatif 5 dekat sebelah kiri tambah dengan 5 dekat sebelah kanan samalah dengan 0. Okay. So F net jadi 0 adalah untuk force yang opposite in direction dan same in magnitude. Bila dia kata F net equal 0, menunjukkan force 1, 2 sama nilai dengan force 1, 3 sama nilai. Sebab apa sama nilai? F1, 2 tu negatif. F1, 3 tu positif sebab dia ke kanan sama dengan 0. Okay. So bila pindahkan F1, 2 ke sebelah kanan barulah kita dapat F1, 3 sama nilai dengan F1, 2. Macam tu. Faham tak? F net equal to 0 adalah untuk vector vectors, the two vectors have opposite in direction. Seorang kiri, seorang kanan ataupun seorang atas, seorang bawah. Opposite in direction. Kedua, vectors tersebut have equal in magnitude. Bila berlaku F net equal to 0, menunjukkan vector has opposite in direction dan that vector have equal in magnitude. Nampak ni, seorang tolak, seorang plus. Okay, maksudnya opposite in direction. And next, bila kita pindahkan, nilainya sebenarnya adalah sama. Faham tak? Okay, good. Amir Imran tadi kan. Okay, so bolehlah cari ya. Apa formula force kita? K Q1 Q3 over R13 square equal K Q1 Q2 over R12 square. Okay, madam kata untuk force kita letakkan subscript so that kita tahu siapa, Q, kenapa Q? Korang madam tersilap, ni formula elektrostatik. Ni adalah formula tu. Itu semester 2, sorry, itu semester 2. Untuk charge, okay, electrostatic. Sekarang ni gravitational force. Sorry gravitational force formulanya K bukan K, apa? G, M1, M2. Sorry. G, M1, M3 over R13 square. Sebab formula dia tu sama bentuk. Sama dengan G, M1, M2 over R12 square. Nanti pun ni dalam semester tu belajar lagi tentang benda ni lah. Electrostatic force. Ni sekarang adalah gravitational force. Okay, so G ni tak payah substitute. M1 pun tak payah substitute. Substitute M3. R13 berapa R13? Berapa jarak antara 1 dengan 3 ni? Distance between 1, 3 adalah 15 minus X lah kan? Sebab ni 15 meter. So 15 minus X square, jangan tertinggal square, sama dengan M2 40 bahagi dengan jarak ni adalah distance antara 1 dan 2. Ni distance antara 1 dan 2 adalah X square. So boleh dapatlah jawapan X. Okay, faham kumpulan ni? Nanti selesaikan the mathematical part. Boleh? Boleh, insyaAllah. Maksudnya Nombor 2. nanti kena buat video lah nak selesaikan ni. Video nak selesaikan benda ni. Betul? Okay. Short video je. Alah, biasa-biasa je video korang kan selalu buat TikTok. Okay, so short video. Okay, next nombor 2. Okay tak kumpulan nombor 1 ni? Bahagi-bahagikan siapa buat video soalan nombor 1, siapa buat video soalan nombor 2 macam tu macam tu. Ataupun kalau nak bagikan ada 4 orang kan, bagus ni dah ada berapa soalan dah ni. Aku buat 1 dengan 2, kau pun seorang buat C, seorang buat A, seorang buat B. Macam tu lah bahagi-bahagikan. Okay, tadi dah ada ketua kan. Okay, next kita nombor 2 okay ke? 2B okay, 2A tu tak faham sangat. Ni graf AG. Ni Graf graf AG. biasa je lah kan?
Sketch graph biasa. AG dia punya unit adalah -2 dengan R kan. Dia nak AG against distance R. From the center of Earth up to 3 times of radius of Earth. Okay, center of Earth R kita 0. So daripada 0 ni, center of Earth, sehinggalah waktu dekat radius, dia punya gravitational field strength adalah directly proportional. Dan sampai di surface of Earth ni, nilai AG kita adalah 9.81. Lepas tu, jauh lagi daripada radius, apa berlaku kepada AG? Inversely proportional. Okay, penatkan dia ni, kena touch ni. Okay, up until 3 kali R. Okay, so tak kisahlah 3 kali R ke 4 kali R ke, dia ni memang akan inversely proportional. Inversely proportional dia tak touch kita punya x-intercept. Dia akan touch dekat infinity lah. Akan ada kan nilai AG yang kosong dah nanti, tapi dekat infinity lah yang kita namakan dia sebagai escape velocity yang kita belajar hari tu. Where there is the object has no experience the gravitational field strength. Okay, itu graf dia. Boleh? Yang B tu dapat nilai? 2B? Dapat, madam. Okay, good. Kumpulan yang kedua, kita nak go cepat sedikit. Boleh? Okay, so senyap tu menunjukkan boleh. Boleh. Okay, mungkin tengah buat tengah buat lagi. Okay, so as long as dapat jawapan tu maksudnya faham lah. Kumpulan yang ketiga. Soalan 5 apa 5B2. 5B2. Okay. So soalan 5B2. Calculate the distance from the center of Earth for the Earth satellite to remain above the same location on the Earth equator. The mass of Earth is that. Okay. So dia nak distance ni Earth, ni satellite. So dia nak distance R terus sebab dia memang cakap distance from the center of Earth. So memang R kecil kita lah. Okay. So berapa R kecil kita tu? Okay, maksudnya kalau dia kata ni remain the same location kan, dia kata dekat sini kita punya satellite remain above the same location on Earth equator. Contoh kita berada dekat sini, kita nampak satellite dekat belah sini. Bila bumi kita berputar, kita ada dekat sini, kita nampak satellite pun ada lagi lah atas kepala kita. Satellite tu tak bergerak dari timur ke barat pun. Satellite ada lagi lah atas kepala kita waktu Earth kita dah rotate lagi. Earth kita bukan rotate macam ni Earth kita sebenarnya rotate macam ni. Okay, so madam just buat 2D dimension. Okay, so maksudnya kita nampak satellite ni rumah kita. Masih lagi satellite tu macam tak bergerak lah. Sebenarnya satellite tu bergerak sekali bersama-sama dengan kita. Sebab tu masih lagi atas kepala kita. Okay, so sebab tu bulan juga kita nampak dia kejap belah sini, kejap belah sana. Sebab bulan dia tak rotate sekali, period dia tak sama dengan period bumi. So menunjukkan period satellite sama period dengan bumi. Sebab tu kita masih nampak dia pada kedudukan yang sama. So period kita boleh guna formula period equal to pi set R cube over GM. Ada semua maklumat yang dah diberikan. Berapa period dia maksudnya? Berapa period satellite? Sama period dengan bumi. So 365 hari ke 24 jam? Nak kena letak ni period dia. 24 jam? 24 jam lah. Bila nampak sama je dekat kepala kita, siang malam semua sama je kan? Maksudnya bila bumi kita rotate, so Earth satellite akan ikut sekali sama-sama dengan rotational tu. Satellite akan buat circular motion. Okay, so period ni kena letak 24 jam lah. Tukarkan dalam second. R ni letak siapa punya R? M ni letak siapa punya M? Earth. Mass of Earth. Okay, dia adalah capital M kan, point mass kita. So dapatlah R.
Okay, cuba try buat. Nanti kalau tak dapat jawapan, bagi tahu madam. Okay, kumpulan nombor 3 dah tu je. Nombor 6 okay dah. Nombor 6 dapat. Dapat Okay, kumpulan 4. Yang nombor 8A2 tu tak dapat. Yang B. Apa Amira tak dengar? Yang B tengah try. Yang 8A2 Tengah try. Okay, tu so 8A2. Okay, so ahli kumpulan yang lain boleh try Elmira dengar dekat madam. Okay, so 8A2. Okay, kita ada triple star. Then a primary star A has a mass. Okay, kita ada star A. Massnya 2.11 eksponen 30 kg. The other star BC are close together. So star BC ni dia dekat sangat. So kita macam boleh combinekan sahaja mass dia. Okay, and negligible distance between B and C because very close together. Okay, so their combined masses is 3.24 exponent 30 kg. Okay, the distance between star A and star BC ni, distance-nya adalah 1.43 exponent 9 meter. Suppose that the system is that, okay, so soalan A dia minta gravitational force, okay, guna sahaja formula GM1 ataupun MAMBC over RABC square. Okay, so next adalah gravitational field strength at star A. So gravitational field strength ni AG lah, okay, the at star A. Okay, so AG sama dengan GM over R square. So, M siapa yang nak kena letak ni? Kita tengah buat gravitational field strength at star A. A, experience gravity dari siapa? Dari BC. Okay, so kita kena letak mass of BC punya, bukan mass of A. Sebab apa? Sebab, macam mana nak cakap ni? Sebab gravitational field strength, satu objek akan jadi test mass. Okay, so bila dia minta gravitational field strength at star A menjadi test mass dan test mass kita experience gravity dari siapa? Contoh, kita cakap gravitational field strength of the satellite. Adakah kita ambil mass of satellite? Tak ambil pun mass of satellite. Kita masih lagi ambil mass of planet. Okay. So maksudnya memang kita ada 2 planet, tapi satu planet tersebut menjadi test mass dan soalan tu kata dia nak gravitational field strength at star A. So star A jadi test mass, star A experience gravity from BC. Faham tak kumpulan yang keempat dan yang lain-lain lah. So maksudnya mass yang kena letak adalah mass BC, bukan mass star A. Because that is your point mass. Okay, boleh? Madam rasa kalau letak mass tu boleh dapat jawapan. Kumpulan 4 nanti refer balik semula madam ya. Nah, dapat kan? Okay, so yang B tu korang boleh buat dahulu, nanti refer balik kat madam. Next, kumpulan yang kelima. Boleh? Nombor 9C je tak dapat. Nombor 10 dah dapat Okay, good. Nombor 9. Kita tengok soalan nombor 9. Okay, kita ada satellite, mass of satellite 120 kg is orbiting the earth at an altitude of 190 kilometer. The radius and mass of earth is that. Calculate the change in speed of the satellite for it to break free from the orbit. Change in the speed to break free from the orbit. Okay, so satellite kita tengah orbit, tengah orbiting Earth.
Alhamdulillah, change in speed. Kita dah ada speed yang asal ke? Okay. So dia nak break free from the orbit. Kalau dia nak break free, maksudnya macam mana cara dia dah tak nak, macam mana cara dia dah tak nak buat circular motion? Kenapa dia buat circular motion? Pertama sekali madam nak cakap, kenapa satellite ni buat circular motion? Siapa yang suruh? Kenapa satellite ni buat circular motion guys? Siapa yang bagi dia centripetal force? Yang bagi dia buat circular motion ni? Ha? Christina, tak dengar lah Huda? Siapa centripetal force yang bagi, who provide the centripetal force? Ni soalan common, betul tak? Who provide the centripetal force to allow the satellite move in circular motion? Force apa yang bagi centripetal force? Macam mana? Force. Yes lah, gravitational force. Soalan ni ada pada yang sebelum-sebelum ni kan. Soalan ni kita dah belajar chapter 6 ni. Soalan pertama ni dia ulang balik semula. Soalan ni kan, name the force that responsible for the motion satellite orbiting the earth. Kenapa satellite to orbit earth? Sebab ada gravitational force. Okay, so gravitational force Fg ni daripada weight of the satellite yang membuatkan satellite kita orbit the earth. So Fg ni provide Fc. So dia akan jadi AC sebab AC kita adalah towards the center of circle. So maksudnya the gravitational force adalah satu force yang bertanggungjawab, yang responsible for the motion of the satellite orbiting the earth. Okay, so sekarang ni soalan yang nombor 8 ni, dia dah tak nak orbit. Dia kata for the satellite, dia kata of the satellite, for it to break free from the orbit. Tak nak dah orbit earth. So maksudnya, dia kena pergi jauh lah sedikit. Dia kena pergi jauh sedikit so that dah tak ada dah Fg. Dah tak ada dah Ag. Kekuatan gravity dah tak ada. Gravitational field strength dah tak ada. So dia tak payah dah orbit. Kalau masih lagi ada gravitational field strength, so dia akan orbit lagi. Kalau ada lagi weight tu, gravitational kalau masih lagi ada gravitational field strength Ag, terkena pada satellite, dia akan orbit. Kalau tak ada, barulah dia tak perlu orbit. So itu adalah berkenaan dengan escape velocity. Escape velocity means escape completely from the earth where the body has no experience the gravitational field strength. Okay, so soalan ni minta change in the speed. Waktu ini berapa speed dia? Kena cari lah. Waktu yang dia tengah orbit ni berapa speed dia? Sebab dia nak perubahan speed. Okay, so tak ada cari kan? Belum lagi. Soalan A dengan soalan B tu belum lagi cari speed dia. So cari speed dia dulu. Nak guna formula apa? Boleh, yang lain pun semua boleh bantu. Kumpulan yang kelima ni nak guna formula apa ni? Nak cari berapa speed dia move. Speed satellite ni move. Formula apa? Square root of Gm over R ke? Betul. Okay, so dia dah ada bagi altitude. Tapi cuma altitude ni tukarkan kepada meter. Lepas tu tambahkan ya dengan radius of earth. Okay, dapatkan R kecil. Mass ni adalah mass of siapa? Mass of Earth. Mass of Earth. Okay, pastikan substitute mass of Earth. So dapatlah speed waktu dia berada di altitude 190 km ni. Okay, lepas tu dia dah tak nak, maksudnya itu adalah escape velocity. Dia dah tak nak, dia nak break free from the orbit. Cari escape velocity, kita gunakan formula yang simple ni, set 2GR. Dia ada dua formula, nak guna mana-mana pun boleh untuk escape velocity. Okay, G ni 9.81 ya. Kita darabkan saja dengan radius of earth. Okay, lepas tu tolakkanlah nilai 2 ni. Tolakkan subtract.
Okay, untuk dapatkan change in speed. Siapa tolak siapa? Yang besar tolak je dengan yang kecil. Okay, siapa nilai yang besar tolakkan je dengan nilai yang kecil. Okay, betul tak? Itu jawapannya. Cuba kita buat soalan ni sebab madam pun tak sure. 9:17 dah. Okay. So V sama dengan set G 6.67 eksponen negatif 11 darab mass of earth. Dia bagi dekat sini mass of earth adalah 6 eksponen 24 bahagi dengan R kita 190 eksponen 3 plus dengan radius of earth 6.4 eksponen 6. Dapat berapa jawapan ni? Kumpulan ni? Dah tekan kalkulator tak? Untuk V. Tujuh 2.8. Betul? Betul, madam. Radius of earth 6.4. Yang ni 11205.7. Okey, tolak kan? 3412. Jawapan dia 3390. Yang ni 3412. Berapa beza ni? 3390. Okay. Madam tengok scheme answer. Betul kan? Yang madam buat ni semua ni kan? Korang dapat 3412 kan? Ya. Soalan nombor 9. Yang ni dapat apa lain ni? Yang V ni dapat 7792 ni betul. Yang ini escape velocity ni betul tak formula madam? Set 2GR besar kan? Dia dapat 11183. Cuba kita guna formula yang escape velocity yang kedua. Set 2GM bahagi R besar kan? Itu formula escape velocity yang pertama kan? Cuba kita tekan kalkulator kejap. Mass of earth. R besar. R besar, radius of earth. Radius of earth 6.4. Berapa korang? Sepatutnya dapat 112.5 kan? Dapat apa? 1183.1. 13. Ni kan? Formula betul tak? Formula yang kedua ni set 2GR ke? Sekejap Kita tengok formula. Escape velocity set 2GR. R madam betul kan? 6.4 eksponen 4 kan? Tekan balik sekejap kalkulator. 2,981 darab 6.4 eksponen 6. Correct answer.
Okay. So boleh je guna mana-mana. So maksudnya jawapan kita tu tak silap lah. Nak guna sebab yang ini adalah 9.81 ni sebenarnya 9.81 lebih-lebih lagi kan, ataupun 9.806 something lagi. Kita punya nilai graviti ni sebenarnya ada banyak lah lagi macam nilai pi lah kan. Pi ni 4.12, ada banyak lagi nombor dekat belakang dia. So sebab tu macam berbeza sedikit. Okay. So boleh je guna escape velocity, nak guna formula ni ke, guna formula yang ni pun boleh, mana-mana pun boleh. So dia akan slightly different. Okay. So kalau nak dapat sama macam skema jawapan yang bawah ni, dia buat formula yang ini. So dapat jawapan ni, bila tolakkan dapatlah. Bila tolakkan dapatlah jawapan akhir kita yang change in V tu. So kesimpulannya nak buat guna formula mana-mana pun boleh, dia akan slightly different sahaja. So yang ni pun tak salah juga. Faham? Lepas tu tolakkan. Okay? Boleh? Boleh, Faham Madam. kan? Okay, good. So ada tak nak tanya apa-apa lagi last untuk past year kalau Madam tak sempat? Tak sempat tanya tadi? Okay. Boleh Okay, so boleh buat video, jangan lama-lama sangat. Nanti Madam nak combine pun makan masa juga tu. Alhamdulillah. Okay, so itu, bila buat video tu proper lah, macam guna back camera je kurang, macam camera phone tu beli stand dia ke, letak dia punya ni, kalau ada maksudnya Apple ke pun boleh screen recording, lepas tu hantar dekat group kelas ya. Okay, so itu untuk past year. Kita akan pergi ke quiz. So sebab takut tak sempat quiz yang kelima ya. So sebab quiz yang keempat ada recording dah. Sekarang ni adalah quiz yang kelima. So quiz keempat, Madam rasa Madam akan bagi video dia adalah video yang sama yang Madam post semalam. Selepas tu kalau korang play video tu ada perbincangan tentang quiz yang keempat. So Madam start dengan quiz yang kelima sebab Madam takut kita tak sempat bincang quiz yang kelima ni. Minggu depan akan lebih busy sebab ialah home based eksperimen. So dan chapter 8 adalah chapter yang a little bit difficult for student juga. Dia adalah chapter baru, rotational motion yang baru je belajar dan quite susah sedikit lah untuk student baru belajar. Tapi sebenarnya tak susah sangat pun. Okay. So kita start dengan quiz yang kelima. Maksudnya tadi ada yang tak buat lagi. Siapa yang? Alia kan? So Alia boleh live dahululah. Nanti bila dah siap saya terus masuk ke macam mana? Boleh juga. Sikit je lagi tinggal Okay, so live dulu, nanti dah siap, nanti boleh terus masuk. Okay, thank you Madam. Okay. So kita pergi ke quiz yang kelima. Quiz 4 dah. Okay. Boleh Madam prepare dahulu untuk quiz yang kelima jap ya. Okay, dengan classroom. Mari kita nak tanda siapa punya ni, ada nak volunteer, Madam tanda? Senang Madam tanda, terus dapat markah. Tak payah korang tanda dah. Siapa nak Madam tanda dia punya? Saya punya. Okay. Tapi rasanya banyak salah lah Madam. Tak apa. Dah, buka ni. Okay. Nak buat ni sekejap Aku tak boleh. Mandi terus kakak Okay, so soalan yang pertama.
So soalan pertama ni untuk quiz yang kelima ni mungkin confuse sikit lah dari segi scale kan. Ain pun tanya kat madam apa maksudnya ni. 1 dekat belah sini, 5, sini 7, kat sini ni nombor 7. Okay, so sini adalah 8 lah. Okay, dia bagi dekat intersection tu lah antara dua benda ni. Ini adalah graph force against displacement. Okay, so dia bagi tahu pertama sekali adalah mass of the block 3 kg. Initial speed dia adalah 5. Initial speed adalah 5, semasa tu displacementnya pun adalah 0. Displacement dia baru start dari origin dan nilai U-nya adalah 5 ms -1. Okay, so soalan minta net work done. So nak dapatkan net work done dari area under the graph. Okay, sekejap madam buka skim permarkahan. Okay, so markah pertama adalah dari konsep nak cari work done adalah dari area under the graph. So 1 markah untuk area under the graph. So jawapan akhir adalah 6 joule, menunjukkan substitutionnya betul lah. Gantian dia betul. So area yang bawah ni, area yang bawah graph ni adalah negatif. Sebab work done ni dia memang ada positif dengan negatif. Walaupun dia adalah skala kuantiti, menunjukkan work done on dan work done by saja kan. Dia punya positif dan negatif tersebut. So akan tolaklah area yang atas ni jadi area yang positif. Area yang bawah graf ni adalah area yang negatif. So tambahkanlah. Tambah darab dengan tolak, so macam dia akan jadi tolak. So jawapannya adalah 6 joule. Okay. So 3 markah. Jawapan dan unit sekali. 1 markah. So 3 markah untuk soalan A1 Roman. Saya rasa simple lagi yang itu. Next adalah final speed of the block. So soalan tu minta V. Okay. So kita kan dah ada U yang 5 tu. Lepas tu soalan atas tu kita dah cari dah net work done. So kita gunakan work energy theorem untuk dapatkan work done. Okay. So ini adalah konsepnya. Kita selesaikan soalan ini menggunakan work kinetic energy theorem. W sama dengan change in kinetic energy. So change in kinetic energy tu tukarkan kepada half mv square tolak half mu square. U dia dah bagi dah 5. Mass pun dah ada. So kita boleh dapat jawapan V. Work done tu adalah work done net. Kita dah cari dah work done net dekat atas which is 6 joule. So akan dapat jawapan 5.39 ms-1. Okay, so kalau betul ni jawapan ni menunjukkan gantian dia pun betul. So ada markah gantian dan selepas tu adalah jawapan with unit. So 3 juga markah untuk soalan 2 Roman. Okay, so kalau ada yang tersilap jawapan work done dekat sini, dia punya jawapan bukan 6, lepas tu dia masukkan yang jawapan dia yang silap. So dia akan dapat jawapan yang silap jugalah. Kalau nilai 6 tu kan tak sama, so jawapan dia akan lain lah. Okay, tapi yang bahagian right hand side ni betul dia substitute. So dapat juga markah. Kita namakan dia sebagai error carry forward. Daripada soalan 1 Roman, dia bawa error daripada 1 Roman pergi untuk selesaikan soalan 2 Roman. So dapat juga markah. Kita penalize cuma sekali sahaja. Okay, kalau bahagian right hand side dia ni masih samalah. Okay, boleh tanda 3 markah untuk 2 Roman. Faham nak tanda? Madam buka mic kan? Faham ke? Dengar tak suara madam? Boleh okay. So next adalah instantaneous power at S equal 7.2. Instantaneous power formulanya adalah FV. Okay, ni dekat bawah ni. Okay, so formulanya ni, instantaneous power adalah F dot V. Dan bila kita tengok dekat graf 7.2,
adalah di mana force nilainya adalah zero. Zero force dekat 7.2 sebab start dari in a between of 7 ke 8 meter, nilai force-nya adalah zero according to graph. So, tak perlu pun cari V. Okay, tak perlu pun cari V, but force-nya adalah zero. So, jawapan instantaneous power adalah zero. Okay, so dia punya solution P instantaneous adalah F dot V. Okay, so kita letak je lah since F equal 0 at S equal 7.2 meter according to graph, thus P akan dapat jawapan 0 watt. Okay, so ini jawapannya. Okay, markah yang pertama adalah markah dari substitution ataupun statement. Mungkin dia buat substitution kot kosong darabkan dengan V. Dia buat substitute lah, F dia tu sama dengan kosong. So jawapannya akan jadi kosong juga. Okay. So gantian satu markah dan jawapan satu markah. Tak ada unit pun tak apa. Dia nak unit, sorry. Jawapan dan unit satu markah. Mesti ada unit watt lah maksudnya. Jangan tulis kosong je. Okay, boleh. Faham tak? Korang? Faham. Faham ya? Kan? Kita tengok dekat graf sahaja berapa nilai force semasa displacement 7.2 meter. Macam tu. Okay. So next adalah B. Soalan B. The motor of a vacuum cleaner, okay, motor dalam vacuum cleaner has a net power output of 7.746 watt. Okay, ini adalah power. Calculate the work done by the motor in 3 minutes. Dia bagi time. Okay, simple saja soalan ni. Masukkan sahaja dalam formula power sama dengan work done bahagikan dengan time. Okay, good. So cuma time tu dia bagi 3 minutes, convertkan ke second. So jawapannya adalah 1.34 exponent 5 joule. Okay, good. So hopefully semua betul lah juga soalan yang direct macam ni. Unit conversion should be tak ada masalah. Senang je unit conversionnya. Okay, so markahnya adalah pada substitution and watt joule. Betul lah unitnya joule. So jawapan dan unit satu markah. 1.34 exponent 5 joule. Okay, boleh. 2 markah untuk B. Okay, boleh. Total up kan untuk soalan yang pertama kesemuanya adalah 9 markah. So Ain hilang 2 markah. So Ain dapat 7 untuk soalan yang pertama. Okay, korang pun boleh totalkan berapa korang dapat. Okay, next soalan yang kedua. Bagus Ain ni, dia jimat kertas dia. Okay. Soalan yang kedua. 2A. The force of magnitude 10 Newton and a friction force of magnitude 3 Newton acts on a box which lies on a horizontal rough surface as shown. Calculate the work done of the box if it is displaced by 2 meters. So displacementnya adalah 2 meter S. S ni adalah 2 meter. Okay, soalan minta work done. Work done by, soalan minta work done on the box. So ni adalah work done net lah ni. Okay, W net. Okay, since dia bergerak horizontal, so W net kita berada di X component. Ada 2 cara untuk dapatkan net work done. Okay, yang Ain buat ni adalah dia tambahkan ke dua force yang berada di X axis. Okay, so ada normal dalam free body diagram sepatutnya. Tapi normal dan weight tidak terlibat dalam F net sebab diorang adalah berada di Y axis. Kalau kita buat pun nanti cos 90 kan, F net W sama dengan F dot S. So F dengan S tersebut adalah 90 darjah.
So sebab tu akan jadi 0 juga. Okay. So yang terlibat adalah dari capital F dengan small f sahajalah. Lepas tu dia tambahkanlah work done net tersebut yang akan dapat 11.32 joule. Okay, dapat markah. Gantian dia betul, jawapan unit dia betul. Kalau siapa yang buat W net sama dengan F net dot S pun boleh. Okay, dia cari F net berada di X component. Okay, yang first yang berada di X component adalah capital F minus small f dot S. Okay, dah memang same direction dah dengan S. Lepas tu dia ni je lah. Force tersebut dia dah bagi nilai kan 10 tapi kena resolve kan 10 cos 30 tolakkan dengan friction kita 3 Newton darabkan dengan displacement adalah 2 meter akan dapat juga jawapan yang sama lah macam yang Ain buat ni. Betul kan? Ada tak yang buat macam tu? 11.32 joule juga jawapannya. Ada? Ada madam. Ada. Okay, so jawapan tu akan sama kan? Kita boleh cari work done dengan cara yang macam tu. Okay. So, 2 markah. Kejap korang. Okay, next soalan B. Soalan B ya. Okay, soalan B adalah pasal blok ni. Okay, dia bagi massnya 0.1 kg is placed at A. The spring has a spring constant. Ini adalah K lah. Okay, spring constant adalah simbolnya K, the stiffness of the spring. Okay, the block starts to move. Okay, so waktu dekat A tu dia memang ada speed lagi, dia bukan at rest. So ada initial speed, means objek tersebut waktu dekat A tu ada gravitational potential energy sekali dengan kinetic energy sebab objek tu tengah bergerak pun dekat A. Okay, so it travels down the slope and finally compress the spring. Determine the maximum compression. So soalan minta X, berapa amount of compression of the spring. Okay, so kita gunakan conservation of energy, total energy initial sama dengan total energy final. So maksudnya initial dia berada dekat A, final dia berada dekat B. Cuma kesalahan Ain adalah dekat A ada 2 energy. Sepatutnya ada mgh dan half mv square. Okay. So dekat sini silap lah. Dekat sini. Tapi jawapannya lebih kurang ya. Jawapan yang madam dapat pun, jawapan skema pun adalah 0.116. Okay, cuba kita buat sekali sama-sama. Mungkin sebab, tapi dari segi pengiraan tu silap lah. Okay, dapat 1 markah untuk konsep menggunakan conservation of energy. Tu markah yang pertama. Okay. So, kita cuba buat dia punya pengiraan. Dekat A ada half mu square lah kinetic energy waktu dekat A. Ataupun nak buat V pun boleh. Half mva square. Alhamdulillah. Plus mgh yang dekat A sama dengan dekat B sebab dia minta maximum compression dan B pun dekat ground kan. Point kita ni dekat ground so dah tak ada gravitational potential energy. Maximum compression of the spring menunjukkan kita punya box waktu tu tengah rest sebab dia nak patah balik ke belakang kan. Dia kan tolak kita punya spring. Sampai maximum compression. So lepas tu kan dia akan patah balik ke belakang dia. So dia rest dahulu at that moment dia a few microsecond tu dia akan rest dahulu sebelum dia patah balik ke belakang. Sama macam maximum height lah. Bila objek naik ke atas, dia rest dekat maximum height, dia rest dahulu baru dia turun ke bawah. So bila objek tu berubah, nak ubah direction, dia kena rest a few, maksudnya a moment tu dia akan rest dahulu sekejap. So waktu dekat B tu cuma ada elastic potential energy saja, half kx square. Okay, ni tadi adalah energy dekat A sama dengan total energy dekat B. Okay, so
Tak boleh potong kat sini. Semuanya perlu di-substitute. Half, massnya 0.1, V dia tadi 3 kuasa 2 plus 0.1 darab graviti 9.81 darabkan dengan 3 height-nya, ketinggian daripada ground sama dengan half. K dia dah bagi dah. K kita adalah 500. So soalan minta compression X. So jawapan X ni kalau ikut dekat skema ni ada tak yang buat sama dengan step madam? Jawapan ni 0.116 meter. Ada tak yang betul untuk step ni? Betul tak je? Dapatkan 0.116. So close sangat dengan Ain. Walaupun close tapi bila kita tengok pengiraan dia salah sebab dia dia silap analyze energy dekat A. So tak boleh terima jawapan ni. Okay. So 2 sahaja markah. 1 markah dekat konsep, 1 lagi adalah terus final. Gantian jawapan dan unit tu dia dah terus combinekan jadi 1 markah. So 2 sahaja markah untuk 1 Roman. Okay, boleh? Yang lain? Okay, so next adalah if a stiffer spring is used, okay? So lebih keras lah spring yang lebih keras. Explain what will happen to the maximum compression. Okay, the stiffness of the spring memang korang belajar pun dekat sekolah menengah. Itu adalah nilai K, spring constant. Lagi tinggi nilai K menunjukkan K kita, the spring constant is lebih keras berbanding is a stiffer spring compared to yang satu lagi. Okay, so sekarang ni dia menggunakan stiffer spring menunjukkan the value of spring constant is increased. Okay, dia tanya what will happen to the maximum compression X kita, apa berlaku kepada X. So boleh tengok formula elastic potential energy ataupun formula Newton's apa nama dia ni? Apa nama dia? Ni formula apa? Hooke's law. Hooke's law. Boleh guna formula Hooke's law pun boleh. Okay, so kita nak tengok apa relationship antara K dengan X ni sebab soalan minta stiffer, so K dan what happens to the maximum compression adalah X. Okay, compression distance compression kita. Apa relationship antara K dengan X ni? Ain dah tulis dah, inversely proportional. Okay, betul sebab semuanya berada di right hand side. Okay, so kalau kita gunakan K yang besar, X akan kurang. Okay, so betul jawapannya. Pertama sekali adalah relationship antara X dan K, bagi tahu dia adalah inversely proportional. Itu adalah markah konsep. K and X are inversely proportional. Ataupun kalau nak buat, kita guna formula K sama dengan 1 over X. Proportional dia. K proportional dengan 1 over X square ke 1 over X pun boleh lah kalau ikut yang ni X square. Okay, kalau F sama dengan KX dia X sahaja. 1 over X. Okay, so yang itu adalah simbol-simbol inversely proportional. Okay, so 1 markah untuk bagi tahu dia adalah inversely proportional. Yang kedua adalah what happens to X. X becomes smaller ataupun X decrease ke, nak cakap lower ke, bolehlah semua yang membawa maksud decrease. Okay, X akan decrease. So jawapan 1 markah. So 2 markah untuk 2 Roman. Semuanya adalah 4 markah. Okay, boleh faham? Nak tanda? Okay, boleh Okay, next adalah C. Okay, so soalan C. A stationary bus of mass. Okay, kita ada mass bus kita. Starts to accelerate with constant acceleration. 1.5 ms -2. Determine the average power produced by bus engine
if the bus reaches a speed of 12 ms -1 adalah V di mana dan time-nya adalah 8 second. Okay, so ni adalah mass tadi, madam kata. Next dia bagi acceleration. Dia kata bus reach a speed of 12 ms -1 tu adalah V terus. So adalah final speed sebab dia boleh reach that amount of speed. Okay, so itu adalah final velocity dan time 8 second. Okay, so kita gunakan formula average velocity. P sama dengan work done bahagi dengan time. Okay, so P sama dengan FV adalah instantaneous power, I. Okay, P sama dengan F dot V adalah instantaneous power. Soalan minta average power. Okay, so jawapannya macam mana? Ni jawapan last dah, soalan last. Mana dua? Mana? Oh, kat atas ni, sorry madam tersilap tengok jawapan. Yang ni, yang satu Roman yang ni ya. Betul lah tu, work done sama, power average sama dengan work done bahagi dengan time. So work done nak gunakan F dot S pun boleh, nak gunakan change in maksudnya nak gunakan work energy theorem pun boleh. Sebab dia dah bagi acceleration kan, gunakan FB, okay. So jawapannya, sekejap ada nak tengok. Tapi jawapan dia tak sama lah. Okay. Kejap jawapan ni tak sama dengan skema. Tapi madam nak fikir sekejap macam mana kalau student yang buat macam ni. Okay, jawapan dia kalau ikutkan skema, jawapan dia adalah 2.25 eksponen 4 watt. Okay, kita tengok dahulu jawapan yang skema macam mana dia buat sebelum kita bincang yang Ain punya jawapan. Okay, so dia minta power average sama dengan work done bahagi time interval. So work done tu kita cari daripada change in kinetic energy sebab kita boleh cari. So half mv square tolak half mu square bahagikan dengan time. Okay. So kita kena cari u dia dululah sebab sebab v dia dah ada, u tak ada kan. So senang je nak cari u kan, dia dah bagi acceleration, dah bagi time semua tu. Kan dia dah bagi A sama dengan 1.5 ms -2, V dia dah bagi 12 ms -1, time dia dah bagi 8 second. So 3 benda ni dah cukup dah untuk kita carikan U berapa. Okay, so kita gunakan formula yang pertama, V sama dengan U plus AT. So masukkan acceleration 1.5, time kita 8, so kita dapatlah jawapan U. So jawapan U adalah, adakah zero korang? Jawapan U kita tak zero Sebab stationary. Mana ada cakap station? Masya Allah. Yes, ada cakap lah, so tak perlulah cari U. Kalau kita cari pun kita dapat zero 1.5 darab 8. 12 dapat 0. Dia dah cakap dah. So tak perlu carilah maksudnya. Okay, madam tertinggal point yang itu. So U kita ni 0, so tak ada kinetic energy dah, tak payah substitute. Tak ada kinetic energy waktu initial. Okay, so kita boleh terus je masukkan 1/2 massnya 2500. V dia dah bagi 12 kuasa 2 bahagi dengan time 8 second. So akan dapat jawapan, betul tak? Yang buat cara ni 2.25 eksponen 4 watt. Betul tak? Siapa yang buat? Betul madam. Okay, good. Dina buat macam tu. Okay. So kesalahan yang ini kita bagi tahu markah dahulu. Markah pertama dari konsep cari work energy theorem, menggunakan work energy theorem. Konsep ni bukan dekat formula yang ni formula ni yang Ain buat. So dia adalah bagi tahu bahawa nak cari work done adalah menggunakan change in kinetic energy. So dekat sini konsepnya change in kinetic energy. So Ain buat tu tak dapat lagi lah markah konsep.
Okay, di mana work done dia samakan dengan change in kinetic energy. Dia menggunakan work energy theorem untuk mencari work done. So next baru jawapan akhir berserta dengan unit lah. 2 je markah. Gantian jawapan unit 1 markah. Okay, so 953. Okay, so macam mana dengan Ain punya? F dia gantikan sebagai MA. Macam boleh. So mass dia lepas tu bahagikan dengan V, lepas tu dia buat V terus. S bahagikan dengan sign. Kalau tak buat V dapat tak? Sebab V V letak berapa? 12. S bahagi T. Okay, so kalau kita buat mass dia tadi 2500 darab acceleration sebab uniform acceleration. Sebab tu kita boleh buat, dia pun nak dapatkan F. Okay. Displacement dia memang ada bagi tahu juga. Displacementnya adalah tak ada. So Ain cari displacement. Ain tak cari pun displacement. Okay, Ain kena cari displacement. Bukan menggunakan yang ini. Kena gunakan linear motion punya displacement. Ke dia dah bagi dah? Tak ada kan? Dia tak ada bagi. Okay, so Ain kita tahu accelerationnya adalah 1.5 ms negative 2. V-nya adalah 12 ms negative 1. Time-nya adalah 8. Awak nak cari displacement guna formula S equal. Ya ada V S. Oh, U pun tadi kita ada. U equal to 0. So boleh gunakan S equal UT plus half AT square. So itu untuk dapatkan displacement. Ain, bukannya direct sahaja V sama dengan S bahagi T. U ni dia 0. So tak perlu substitute. So S sama dengan half AT square. So dapatkan S yang baru. Baru awak boleh dapat jawapan yang betul lah. Okay. So Ain dapat juga markah konsep. So boleh sahaja menggunakan work done daripada F.S. Cuma lepas tu dia substitute, dia dah silap. Okay, so Ain dapat je 1 markah kat sini. Untuk konsep dia buat work done daripada F.S pun boleh. Cuma jawapannya silap. Kalau S tu betul, dah dapat S daripada linear motion, dia rasa akan dapat jawapan 2.25 eksponen 4 juga watt. Ada tak yang buat dapatkan? Ain dah try. Okay. So itu. Boleh untuk 1 Roman? Boleh. Boleh Okay, next. The power of bus engine at time 5 second. Ni adalah instantaneous power lah. Semasa time 5 second, berapa power waktu bus engine waktu itu. Dia adalah specific. At that specific time, 5 second, what is the value of power? Macam tu kan? Okay. So, okay, instantaneous power adalah F dot V. So F tu kita boleh tukarkan kepada MA sebab massnya constant, acceleration pun adalah uniform acceleration. So boleh gunakan F equal MA sebab acceleration adalah throughout the motion. Acceleration tidak berubah sebab perkataannya adalah constant acceleration. So boleh gantikan F tu sebagai MA, darabkan dengan V. So V waktu time 5 second berapa nilai V-nya? Bukan lagi 12 lah. Sebab 12 ni adalah V semasa 8 second. So kita kena cari V yang baru. Tak boleh guna macam ini, kena guna linear motion punya formula. Okay? So kita tahu dia start daripada stationary bus. Okay, accelerationnya sama 1.5 ms negative 2 dan dia nak waktu tu time-nya 5 second. According to question, kita tahu time-nya adalah 5 second, so kita nak dapat berapa final velocity at time 5 second. Kita nak cari. So kita guna formula yang pertama. Okay, U kita 0 plus acceleration 1.5, time-nya 5. So jawapan V kita 1.5 times 5. So 7.5 ms negative 1. So ni sepatutnya kena gantikan 7.5 ms negative 1.
So akan dapat jawapan 2.81. Betul? Betul, Madam. 2.81 eksponen 4 watt. Okay, so 2 juga markah. Okay, Ain dapat juga markah yang pertama sebab markah yang pertama adalah dari konsep mencari F adalah dari MA. Okay, so ada markah konsep F sama dengan MA digantikan macam mana nak dapatkan F. So dekat V dia tak bagi markah guys. So next baru jawapan akhir, gantian jawapan unit. Kalau jawapan yang inilah Ain tak dapat lah markah yang tu. Okey, Ain berapa markah? Mada dah tak tahu dah markah awak. Kesemuanya untuk soalan nombor 2 adalah 2, 6, 11. 11 markah untuk soalan nombor 2. Ain dapat, untuk A ni Ain dapat 2. Okey. Yang B1 dengan 2 ni 4 markah. So 1, 2, 3. So soalan ni dapat ni kan, satu je markah hilang. So maksudnya dapat 3 markah untuk soalan B. Untuk soalan C. Soalan C ni 5 markah. So 1, 2, ni semua silap kan? Dua Ain, betul Ain? Konsep je kan? Madam. Sekejap yang ini adalah soalan C. Oh soalan C 4 markah, betul lah. So 2. Oh dapat 2. So 3, 4, 5, 5, 7. So 7 markah untuk soalan 2. Okay, so 7 tambah 7 maksudnya 14. 14 per berapa Dia semuanya adalah berapa markah? 20 kan? So 14 per 20. Okay, boleh tanda korang? 10, 1 minit. Okay, korang ada kelas lagi kan? Ada, Madam. Okay, so Madam rasa tu sahaja. Sorry Madam tak perasan dengan masa. Okay, kita akhiri kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Boleh baca sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Thank Madam. you, Madam. Madam. Thank you, Madam.